أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan ahli-ahli jawatan Qasasura, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukurlah kita bertemu sekali lagi pada minggu ni. Dan kita sambung cerita kita daripada tajuk Salatul Istikharah. Masih lagi cerita tentang Salat Istikharah. Okey, Salat Istikharah ni tuan-tuan kita dah selalu buat lah. Yang cuma kita nak lebih memahami dia punya kaedah dia, macam mana kita nak tunaikan, kemudian kefahaman kita, keyakinan kita, masa bila kita nak buat solat istikharah ni. Baik, secara umumnya kita ni manusia ni banyak benda-benda yang kita nak buat dalam kehidupan kita seharian. Banyak benda yang kita rancang, banyak benda yang kita cuba nak buat, dan kita pada kadang-kadang kita rasa yakin bahawa apa benda yang kita buat tu memang confirm berjaya. Kadang-kadang ada masa je kita yakin betul, confident betul, aku buat ni mesti jadi, aku buat ni mesti jadi. Caranya tak boleh macam tu tuan-tuan. Itu tak betul. Walaupun memang kita dituntut untuk berusaha, kita tak boleh orang kata serah aja. Sebab ada orang kata kita buat macam mana pun kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, tak dapat. Ada orang fikir macam tu. Memanglah betul lah tu. Betul dari satu sudut. Tapi tahu tak kita apa yang Allah Ta'ala nak bagi? Kita tak tahu. Contohlah kita nak cari rezeki. Kita turun, katalah orang berniaga lah, kalau orang makan gaji tak ada masalah sangat. Sebab orang makan gaji ni dia ini pengalaman saya lah tuan-tuan. Betul ke tak tahulah. Ini saya punya rasa lah. Orang makan gaji ni dia punya tawakal dia kurang sikit tuan-tuan. Dia punya iman kurang sikit. Okey, tak saya gurau tuan-tuan. Bukan maksudnya begini. Dari satu sudut. Sebab apa? Ini saya dapat beza antara masa makan gaji dengan masa berniaga sekarang ni. Kita punya pergantungan kita dengan Allah Ta'ala itu, kalau kita berniaga sangat kuat tuan-tuan. Sangat kuat berbanding masa makan gaji dulu. Jangan kata orang makan gaji tak beriman pula. Tak, bukan. Maksudnya kita nak tengok perbezaan pergantungan kita dengan Allah Ta'ala itu. Sebenarnya kalau kita bekerja ni, dia kurang sikit. Sebab apa? Sebab kita tahu dah hujung bulan cucuk memang keluar punya. Kalau kerajaan 25 bulan confirm cucuk, confirm keluar. Tak pernah lagi sepanjang saya kerja cucuk tak keluar. Lepas 25 bulan confirm, bahkan kadang-kadang awal lagi. Jadi kita dah tahu dah. Jadi kita dapat, alhamdulillah gaji dah masuk, tu je. Tapi ada tak kita berdoa, ya Allah contohnya berikan aku gaji tambah? Tak ada tuan. Tak ada. Kita kerja tahu dah, hujung bulan dapat. Setiap tahun ada tambahan, kita dah tahu dah tuan-tuan. Jadi pergantungan kita pada Allah Ta'ala itu dia tak sama. Bukan kata tak beriman, tak. Bukanlah kata nanti marah pula orang makan gaji mentang-mentang lah dia dah poncen. Duduk merendah-rendah kau makan gaji pula. Tak, bukan itu maksud saya. Maksudnya pergantungan kita secara umumnya agak sedikit kurang berbanding dengan orang kerja yang orang kata hari-hari dia kena keluar, hari-hari dia kena cari rezeki, hari-hari dia tak tahu sama ada dapat ke tak. Tak sama tuan-tuan, tak sama Contoh saya sekarang dah buat apa nama ni, real estate tuan-tuan. Hari-hari doa, ya Allah. Hari pertama nak cari apa? Nak cari orang nak jual tanah, nak jual rumah, nak cari. Berdoa tuan-tuan, ya Allah, bukalah pintu-pintu hati mereka yang melihat flyer-flyer saya, ya Allah. Contohnya doa nak dapat orang dapat flyer kena campak tuan-tuan. Contohnya kita buat, ya Allah tolonglah Allah. Dapatlah orang telefon, alhamdulillah. Telefon saja, bukan apa-apa lagi, telefon saja tu, alhamdulillah lah, terima kasih Allah, ada juga orang telefon. Contoh lepas tu dapatlah. Dapat, kita pun okey, dia kata dia ada rumah nak jual, kita pun pergilah. Turun doa tu, ya Allah bukalah pintu hati dia, ya Allah, supaya dia boleh nanti kita jadi ejen dia. Kita pun pergilah. Panjang cerita tuan-tuan. Pergilah ambil gambar apa semua, dia kena sign, kadang-kadang nak suruh sign, tak nak sign. Tuan-tuan, cabaran sias doa kita tu
Masya-Allah. Memang luar biasa. Okey, dapatlah rumah. Dah dapat rumah semua, ambil gambar semua, dia pun dah sign. Nak masuk pula dalam iklan. Iklan dah lah kena bayar. Lepas masuk iklan, doa tu, ya Allah, tolonglah orang yang tengok ni apa iklan ni supaya terdetik hati mereka, terlintas hati mereka nak beli rumah ni. Sebab kalau orang tak beli, kita letak, tak ada hasil tuan-tuan, tak ada rezeki. Kan? Jadi punyalah kita doa daripada awal sampai hujung tu. Ya Allah, doa payahnya ya Allah nak dapat rezeki. Bukan senang tuan-tuan. Kan? Bila kita duduk dalam perniagaan ni, masya-Allah, ini cabaran ni sangat luar biasa. Jadi kita sentiasa berharap dan bergantung, doa minta dengan Allah Taala. Itu kelebihan orang berniaga tuan-tuan. Jadi bukanlah kita nak kata orang makan gaji tu tak kuat iman, tapi di pengalaman saya personally memang ada berbeza lah, ada perbezaan. Baik, jadi dalam apa yang kita buat, jadi yang terbaik ialah sebelum kita buat satu-satu benda, kita minta dengan Allah SWT dulu. Contoh saya, saya nak, sekarang nak kerja ke, nak sambung kontrak ke, ataupun nak berniaga. Bila saya beritahu kat isteri saya, bila kata abang tak nak bekerja dah, nak buat bisnes. Jadi isteri pun nampak macam tak berapa setuju. Sebab selama ni daripada muda sampai sekarang, kita memang kehidupan mereka tu berdasarkan pada gaji bulan-bulan kita dapat. Jadi saya bagi alasan satu je. Saya cakap kat isteri saya, saya kata abang tak nak kerja sampai mati. Apa maksud tuan-tuan? Apa maksud tak nak kerja sampai mati? Sebab berdasarkan pada pengalaman saya tuan-tuan, kalau kerja makan gaji ni, kita dapat gaji tu elok-elok cukup makan je untuk bulan tu. Untuk bulan depan kena kerja lagi. Artinya kalau berhenti kerja tak ada makan secara umumnya. Sebab tak ada lebih. Malulah 3 rumah. Kan? 3 rumah, anak 16. Bayangkan tuan-tuan. Okey. Jadi memang tak cukup. Memang orang kata elok-elok cukup je lah. Elok makan. Jadi kalau macam tu caranya, kita kena kerja sampai mati. Tapi dalam perniagaan ini, mungkin kita susah sikit lah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mungkin 5 tahun kita kerja. Tapi insya-Allah, kalau kita buat dengan cara yang betul, insya-Allah dia ada ekstra. Walaupun susah, tapi dia ada ekstra. Yang kita harapkan ekstra macam itulah. Harapkan bila contohlah, sekarang dah 60 tuan-tuan. Kalau saya kena kerja kuat lagi sampai umur 65, harapnya lepas 65 tu tak payah kerja tapi duit ada. Itu harapan dia. Dan ini tak mungkin berlaku kalau makan gaji, tak mungkin berlaku. Iaitu kelebihan dia tuan-tuan. Jadi contoh saya nak pilih yang mana, makan gaji ke? Makan gaji dia terus dapat. Kerja bulan ni, akhir bulan dapat terus, cepat. Dia punya kelebihan dia situ. Tapi tak cukup. Dia cukup lah, bukan tak cukup sangat lah. Dia cukup kan. Tapi tak ada ekstra. Ataupun nak kerja, nak berniaga. Buat berniaga ni mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tak ada duit betul kan? Tak ada. Itu dia punya tu. So macam mana, yang mana satu baik ni? Maka kita minta Allah Ta'ala tunjukkan istikharah. Ya Allah, aku tak tahu, aku nampak macam ni bagus, yang ni pun nampak bagus juga, kerja pun bagus juga kan. Sebab yang penting kita nak tunaikan tanggungjawab kita kepada ahli keluarga kita. Jadi kita minta, ya Allah, yang mana satu yang baik, ya Allah, tunjukkanlah. Dan kita minta tuan-tuan dengan harapan supaya Allah Ta'ala tunjukkan. Dan setakat ni yang nampaknya memang bisnes lah, yang buat hartanah lah, itu yang nampak. Dan memang dah tekad lah, susah payah pun redah. Contoh, yang bukan senang bukan satu keputusan yang senang, apatah lagi kalau isteri kita tak setuju tuan-tuan. Jadi kita kena betul-betul buktikanlah bahawa apa yang kita buat itu betul. Bukan satu benda yang mudah tuan-tuan. Itu contohlah. Jadi kadang-kadang bila kita nak buat keputusan tuan-tuan, kadang-kadang kita minta pandangan orang ni macam-macam. Pertamanya, kalau kita minta pandangan orang yang makan gaji, maka dia akan nasihat makan gajilah. Itu pula masalah dia. Sebab dia ada kecenderungan dia. Saya makan gaji pun okey. Bagus, okey, tak ada masalah. Boleh jadi jutawan. Betul, boleh jadi jutawan tu kan, orang makan gaji ni. Pelik, macam mana boleh jadi jutawan? Tapi dia kena mula awal lah. Ini saya belajar daripada beberapa orang yang terlibat dengan makan gaji. Dia makan gaji tapi boleh jadi jutawan tuan-tuan. Tapi syaratnya apa dia? Pertama, dia kena mula daripada awal lah. Kalau dah umur pencen ni memang tak can lah. Memang tak ada can lah.
Dia mula daripada awal. Anak-anak muda yang baru kerja, contohnya, dia memang boleh jadi jutawan, tuan-tuan. Tapi ambil masa panjang lah. Mungkin 20 tahun, 30 tahun, dia pencet, dia ada 1 juta dalam akaun dia. Boleh. Tapi syarat apa dia? Syarat dia tak boleh belanja kecuali benda penting saja. Dia kena ikat perut lah. Belanja berdasarkan pada keperluan semata-mata. Benda yang ekstra-ekstra dia tak buat. InsyaAllah ada duit lebih. Bila ada duit lebih, dia simpan. Bila simpan, dia boleh buat pelaburan. Bila buat pelaburan, insyaAllah dia boleh jadi jutawan. Tapi mungkin ambil masa 20 tahun, 30 tahun. Kalau contoh gaji dia start 3,000, tapi dia boleh simpan 1,000 sebulan, boleh jadi jutawan, tuan-tuan. InsyaAllah. Kan? Bila naik, bila setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia akan naik tambah lagi. Simpanan ni makin bertambah. Kita ni banyaknya masalah saya juga, tuan-tuan. Nak kongsi lah. Masa saya duduk dekat Brunei dulu, gaji besar, tuan-tuan. Tapi kita orang kampung ni, bila orang kata dapat duit banyak ni, dia jadi mabuk duit. Orang kampung gaji 3-4 ribu, belanja habis, bila tak pergi sampai ke Brunei, masa tu gaji lebih kurang 4 ribu Brunei, tuan-tuan. Kali-kali 3 sekarang ni 12 ribu. Besar, tambah, beza. Jadi bila dapat duit tu, kita tak ada ilmu. Jadi kita rasa apa yang boleh buat dengan duit tu? Belanja lah. Belanja. Kan? Mazhab saya dulu, tuan-tuan, rasa kenapa perlu kita simpan duit? Kalau bulan ni dapat, kita pun habis bulan ni 12,000, bulan depan ada lagi 12,000. Kan? Belanja lagi bulan ni, bulan depan ada lagi. Tahun depan ada lagi. So simpan buat apa? Itu mazhab lama saya. Ini mazhab lama lah, tuan-tuan. Hinggalah bila saya dah kontrak tak disambung. Daripada 12,000 setiap bulan, 6 tahun saya menikmati gaji yang tinggi tu, tiba-tiba berhenti, tuan-tuan. Zero, tak ada income. Masa tu lah baru berasa, rupanya kena simpan duit rupanya. Tapi dah terlambat, tuan-tuan. Dah terlambat. Jadi kalau kita tidak jaga perbelanjaan kita, memang kebanyakan orang yang tak jadi, yang masalah keuangan dia kerana dia tak boleh kawal nafsu belanja. Saya selalu pergi tanya pelajar-pelajar. Kadang-kadang pelajar-pelajar kita, tuan-tuan, tanya tudung. Kita tanya, berapa lah tudung ada kat rumah? Tak terbilang, Ustaz. Tak terkira tudung ada. Lepas tu tanya lagi dia, kalau jumpa lagi tudung yang comel, yang cantik, berkenan, beli lagi. Dah macam mana nak senang? Itu tudung satu, baru satu tudung. Itu belum lagi kasut, belum lagi handbag, belum lagi belanja makan minum. Itu dia antara masalah yang dihadapi oleh ramai orang yang hinggakan ramai ada masalah kewangan itulah. Dia tak boleh kawal nafsu belanja. Nak beli je, nak belanja je. Memang belanja lagi sedap daripada menyimpan. Simpan tak rasa apa-apa lah. Simpan tak rasa apa-apa, tak ada seronok dia. Tapi belanja sedap. Pergi holiday, bukan tak boleh, tuan-tuan, boleh, tapi biar ikut kemampuan kita. Pula dapat kad kredit pula, lagilah masalah. Duit tak ada belanja, bayar 5%, tuan-tuan. Berapa banyak dia ambil? Bulanan 3%, tuan-tuan, kad kredit. Bulanan. Charge dia 3%. Kalau 1,000 dah kena berapa? RM30 sebulan. 3%. Itu baru 1,000. Kalau 10,000, 300 kan? Contohnya. Bunga saja tu. Bulanan, tuan-tuan. Sebulan bayar. Kan? Itu nak ceritanya masalah yang kita hadapi ramai anak-anak muda kita. Kadang-kadang ada masalah. Ya? Sebab kaedah kita berbelanja ni, tuan-tuan. Ini lain sikit tajuk dia. Kaedah berbelanja ni khusus pada orang muda lah. Dia tak boleh beli benda yang tak penting. Contoh, kalau dia baru kerja, kalau dia bekerja gaji katalah 2,500, dia tak kahwin lagi, perlu tak beli kereta? Sebenarnya tak perlu beli kereta pun. Okey, tak apalah, katakan kereta perlu, janganlah beli kereta mahal. Kalau beli Azia cukup lah. Azia, kereta sebenarnya matlamat dia untuk apa? Untuk bawa kita daripada satu tempat ke satu tempat, itu je. Itu matlamat kereta. Tapi kadang-kadang kita pegawai, mana boleh pakai Azia, kan? Orang bawah kita pun pakai, contohnya kereta-kereta yang mewah, paling tidak Honda Civic contohnya, kan? Contohnya lah, kan? Jadi dia angin tu, itu nafsu. Jadi selagi mana kita tak boleh kawal nafsu belanja kita, memang kita akan berada dalam masalah yang berat dari sudut kewangan dia. Orang kaya sebenarnya, tuan-tuan, bukan sebab dia banyak duit. Berduit itu sebahagian lah. Okay? Orang yang banyak duit, orang yang kaya, orang yang senang ni, tuan-tuan, sebenarnya
Okey, bukan sebab gajinya besar tetapi sebab banyak dia simpan. Orang banyak duit ni sebab disimpan. Saya buat contoh mudah tuan-tuan. Satu gaji 5,000 tapi belanja habis. Mewah hidupnya. Satu orang gaji 3,000 tapi sederhana. Setiap bulan dia boleh simpan RM500. Contoh yang 5,000 dia belanja habis. Tapi yang 3,000 setiap bulan dia adjust memang boleh simpan 500 sebulan. Okey, baik. Lepas 30 tahun kerja, siapa yang kaya tuan-tuan? Yang gaji 5,000 ke gaji 2,000? Dia gaji 3,000. Gaji 3,000 lah sebab dia ada simpanan. Itu contoh tuan-tuan. Kalau kita boleh kontrol belanja kita, insya-Allah. Tuan-tuan tak percaya, cuba. Kalau tuan-tuan contohlah memang suka belanja, suka belanja, memang duit habis. Kan? Nak simpan tak ada. Cuba balik, tengok balik apa yang dibelanjakan, cek balik. Okey, apa benda yang tak perlu. Okey, perlu tak perlu ni gini tuan-tuan. Yang perlu adalah apabila kita tak belanja susah hidup kita. Kenderaan perlu tak? Kenderaan perlu. Tapi kereta perlu tak? Kalau orang bujang. Okey, orang bujang kata dia kena kereta lah sebab hujan, masalah keselamatan. Okey, bagus, tak apa, boleh. Kita boleh terima itu alasan yang kukuh. Penting kereta, okey. Tapi janganlah beli kereta yang lebih daripada kemampuan kita. Sampai terpaksa berhutang lebih banyak. Contohnya, pilihlah kereta Azia contohnya, paling murah kan? Azia. Pakailah Azia. Jangan peduli orang kata apa. Kita pegawai apa masalah dia. Pakai je lah Azia. Boleh sampai kerja, boleh sampai. Selamat. Lepas daripada hujan, okey, cukup. Makan perlu. KFC perlu tak? KFC tak perlu tuan-tuan. Kan? Saya dah boycott lama di KFC kan. Okey je, hidup segar bugar. Okey je, tak ada masalah. So KFC tak perlu. Contohnya kan. So kita kontrol apa yang kita buat, hanya yang keperluan. Pakaian dah ada. Saya dah lama dah, kadang-kadang satu pakaian kadang-kadang 30 tahun saya pakai. 30 tahun tuan-tuan ada lagi baju yang saya pakai. Peduli apa? Kadang-kadang kita terlalu fikir pasal orang. Nanti orang tengok hari-hari pakai baju tu kan. Kan? Bulan minggu lepas pakai baju ni, minggu ni pakai baju ni lagi kan. So peduli apa? Itu kehidupan kita tuan-tuan. Jangan fikir sangat pasal orang. Itu masalah. Kadang-kadang kita ni terlalu fikir pasal orang. Kan? Contoh. Kan? Dekat rumah pula lansir. Tahun lepas dah tukar lansir. Ni raya. Nanti orang kata apa pasal pakai lansir sama. Peduli apa, pakai je lah. Kan? Itu yang menyebabkan duit kita habis banyak. Nampak kita kadang banyak fikir tentang orang lain. Jadi pasti tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat jaga satu benda je, khusus daripada anak-anak lah. Belanja bila perlu sahaja. Mula daripada bulan ni, insya-Allah akan ada lebih. Percayalah cakap saya. Balik tengok apa benda yang tak perlu, dan ni yang tak perlu ni. Tengok ni. Dia tanya, saya pergi kedai. Dulu memanglah tuan-tuan, bila ada duit banyak, ujung-ujung bulan pergi kedai memang nak beli je. Kadang tak rancang pun nak beli apa-apa. Tapi sekarang letak duit 1,000 dalam poket pun pergi. Penting tak penting? Baju tak penting. Seluar tak penting. Kasut, kasut dah robak lah. Penting. Beli kasut, tak apa, sebab itu perlu. Kalau tak perlu. Jadi kalau kita dapat kontrol ini, insya-Allah tuan-tuan ini berkaitan dengan jugalah istiqamah kita tadi. Maksudnya bila kita nak buat satu benda, kita kena minta dengan Allah Taala, sebab kadang-kadang kita mendapat nasihat manusia, dan kadang-kadang manusia itu dia ada kecenderungan masing-masing. Macam saya sebut tadi, kalau kita minta nasihat orang yang makan gaji, dia kata makan gaji dah bagus. Adalah kebagusan, betul. Kita nak pergi jumpa pula orang yang terlibat dengan real estate. Dia kata, ni yang bagus. So yang mana kita nak buat keputusan? Macam mana nak buat? Okay, jadi bila kita tak dapat buat keputusan, maka kita jumpa dengan Allah. Yang bagusnya jumpa dengan Allah Ta'ala, tak perlu ada perantaraan. Tak perlu ada perantaraan. Jangan kita rasa aku ni lemah lah, aku ni tak ada ilmu lah, aku ni kan nak baca doa pun bahasa Arab pun tak reti, nanti Allah Ta'ala tak terima. Tak ada tuan-tuan. Doa tak semesti bahasa Arab. Bahasa Melayu lebih afdal kalau kita tak faham bahasa Arab. Sebab tu kadang-kadang doa ni tuan-tuan, doa ni kadang-kadang kita terlalu ta'assub dengan bahasa Arab. Bagus, doa bahasa Arab bagus. Kerana itu sunnahnya Nabi baca dalam bahasa Arab. Tetapi doa yang terbaik ialah doa yang kita faham. Ini doa bukan main, tapi tak faham apa benda pun. Minta tapi tak tahu minta apa benda. Itu sebab tu dia antara sebab kenapa doa kita tak
tak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Dia nak bila minta tu tuan-tuan, kita tahu apa kita nak daripada hati kita, ini yang kita minta, barulah serius kita minta, kita sungguh kan. Minta duit tak ada, contoh duit tengah sesak kan, tapi minta apa dia? Minta keselamatan, kesejahteraan, kesihatan, tapi duit tak ada. Nak minta duit tapi doa kuat sarap, bercanggah dengan apa yang kita nak, minta apa yang kita, ya Allah, dan doa kepada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, tak adalah perlu skrip-skrip sangat. Tak adalah sesungguhnya ya Allah. Oh, tak payah sesungguhnya. Doa ni mudah je tuan-tuan. Macam borak-borak, macam kawan-kawan je. Allah Ta'ala dekat sangat dengan kita. Kan? Ya Allah, aku ni sakit kepala lah ya Allah. Boleh tak cakap macam tu? Boleh. Boleh. Tak adalah sesungguhnya aku ini menghadapi sakit kepala yang amat sangat ya Allah. Tak perlu tuan-tuan. Ya Allah, sakit kepala aku ya Allah. Itu je. Tolonglah ya Allah, payah aku nak buat kerja ni. Berbisik dengan Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh. Itu doa. Doa lah tu. Doa lah tu. Tak payah skrip-skrip. Tuhan tak perlu skrip pun tuan-tuan. Mudah je. Kembali tolong ya Allah. Banyak. Aku dah buat macam-macam dah. Tak semua juga, tolonglah. Kau lah yang boleh sembuhkan aku ya Allah. Tolonglah. Rayu ya Allah Ta'ala. Mudah je doa ni tuan-tuan. Tak perlu lah. Kalau hafal, faham, bagus. Tapi kalau hafal tak faham, tak bagus tuan-tuan. Doa lah dalam bahasa Melayu supaya kita tahu apa yang kita minta. Orang kata khusyuk dia lain. Kita minta, kita sakit, kita doa minta benda lain. Tak dapatlah tu. Jadi baik. Jadi bila kita berada dalam keadaan yang payah nak buat keputusan, dalam keadaan payah nak buat keputusan, kerana nampak kedua-duanya baik. Sama juga kadang-kadang kita ada, contohlah anak kita nak kahwin tuan-tuan. Ada 2 orang dan 3 orang datang masuk meminang. Masuk merisik kan. Dia tahu anak kita dah besar, dah keluar universiti contohnya, datang 2-3 orang datang. Nampak bagus belaka. Yang warak-warak belaka kan. Baik-baik belaka kan. Okey, kehidupan nampak okey, boleh terimalah. Keuangan pun nampak okey semua. Dah macam mana tuan-tuan? 3 orang sekali masuk contoh kan. Macam mana nak buat? Nak ambil 3-3 tak boleh lah. Kan? Nak bagi anak lain dia tak nak, dia nak seorang tu. Contoh je lah, 3 orang nak. Macam mana nak buat? Istikharah lah. Kita bagi tahu kat dia, bagi tahu semua yang datang, okey, boleh datang tapi tak ada keputusan kita buat. Nanti apa-apa pun kita akan buat keputusan, kita istikharah dulu, kan? Yang mana Allah Ta'ala pilih itulah yang kita terima. Macam tu lah. Tapi kena terimalah, maknanya orang yang datang tu meminang tu dia kena fahamlah kedudukan dia. Yang sebab tu daripada awal, dalam saya ada pengalaman lah tuan-tuan. Kalau saya, bila orang datang nak tengok, saya kata peringkat awal, kita berkenalan dulu. Tak ada kata nak terima, nak apa, tak ada. Datang jumpa dulu. Ni ada yang terbaru ni. Terbaru. Ramai kan? 16 baru 5 lepas. Baru 5 lepas. Ada, maknanya ada 11 lagi lah yang tak lepas 5 baru lepas, 11 lagi tak lepas. Kan? Baru ni pun ada orang datang. Jauh daripada utara tuan-tuan. Okay, datang. Saya kata okey, tak apa, datang nak tengok, nak cerita bertanya khabar. Ni tak ada kaitan kahwin-kahwin apa dia. Kenal-kenal je dulu. Okey, dah kenal-kenal. Okey, lepas tu kita kata okey, kalau rasa ada berkenan, lepas tu kita masuk kepada stage yang seterusnya. Stage tu yang kedua tu maksudnya tak kisahlah, kadang-kadang kita dah jumpa sekali, kita boleh buat online pun tak apa. Bincang, tengok macam mana kesesuaian. Okey, dah okey. Tengoklah yang lain pula macam tu, kita bagi peluang. Kan, dia perkenalkan diri dia, perkenalkan keluarga dia, kita tengok macam tu. Jadi kita bincang keluarga yang lain. Kan? Lepas tu kalau dah berkenan juga, dan barulah pergi nak meminang dan sebagainya. Tapi kita kena pilih lah yang mana. Okey, sebelum kita pilih, kita mungkin janji pandangan keluarga kita, keluarga anak-anak beranak semuanya pilih, tengok bagi dia punya yang ni A ni macam ni, B macam ni, C macam ni contohnya. Okey, yang mana pandangan? Okey, bagilah pandangan. Lepas tu akhirnya sebelum kita buat keputusan muktamad, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kita ada pilihan yang begini, pandangan kami macam ni. Ada yang kata yang A, ada yang kata B, ada yang kata C. Jadi kita tak tahu yang mana paling baik untuk anak kita ni. So kita minta, ya Allah, engkau tolonglah, tunjukkan kepada kami, ya Allah. Tuan-tuan, bila kita minta tunjuk, jangan pula kita expect Allah Taala tunjuk dalam mimpi. Mimpi tuan-tuan tak boleh pakai 100%. Okey, ini pengalaman saya tuan-tuan.
Ini bukan bab kahwin lah, bab lain. Okey, saya dulu pernah tuan-tuan terlibat dengan satu orang lah, ya. Satu jenis orang yang pada pandangan kita dia sangat baik tuan-tuan, dia sangat baik. Okey. So bila dia sangat baik dan dia adalah buat skim pelaburan dan sebagainya, dan saya pada peringkat awal tu memang tak berapa yakin, tapi bila kita tanya orang lain okey, tengok dia, kita nampak dia macam sangat boleh percaya, dengan ibadatnya, dengan cerita pasal ketuhanannya. Tapi orang lain tengok benda lain, dia kata dia tak boleh percaya lah macam mana. Okey, so saya pun cakap dengan yang si fulan ni, saya tak beritahu dia ada orang cakap gini-gini. So dia kata apa? Dia kata ni awak minta dengan Allah, kata dia. Okey, tanya Allah, kata dia. Oh, saya pun dia kata apa? Dia kata awak solat hajat 12 rakaat, minta pada Allah tunjukkan siapa saya. Sampai begitu tuan. Saya tak pernah solat 12 rakaat hajat ni, tak pernah. Tapi oleh kerana dia suruh saya buat, saya buat 12 rakaat tuan-tuan, sembahyang hajat 12 rakaat. Minta, ya Allah, siapa dia ni? Lepas tu dalam keadaan wuduk kita tidur, nampak dia kat langit tuan-tuan, bayangkan muka dia. Menangis saya. Masa dalam tidur tu menangis. Memang sedar-sedar memang menangis betul. Ya Allah, saya kata siapa ni? Nak ceritanya, lepas beberapa lama lepas tu, memang ternyata dia seorang penipu tuan-tuan. Penipu. Rupa-rupanya saya jumpa dengan orang yang kata, dia kata dia ni memang tak boleh percaya, kita ada sejarah semua. Rupa-rupanya dia orang cakap dia ni pakai jin tuan-tuan. Pakai jin. Dia peringkat awal dia berubat orang. Bila orang berubat orang tu, bila dia penyakit-penyakit yang payah nak sembuh ni tuan-tuan, bila jumpa dia sembuh penyakit orang tu. Jadi orang tu pegang betul apa yang cakap tu, memang sampai waktu pangkat memang mengagung-agungkan dia lah. Jadi lepas tu dia kata dia pun menghadapi benda yang sama. Rupa-rupanya tuan-tuan, jin ni, walaupun kita dalam wuduk ke, walaupun baca, walaupun solat 12 rakaat hajat pun, dia masih masuk dalam mimpi kita tuan-tuan. So bila kita minta sesuatu, jangan harapkan Allah Ta'ala bagi melalui mimpi. Ada juga orang dapat mimpi yang betul, ada, tapi jangan harap itu. Dan Allah Ta'ala tunjukkan, bila saya istikharah tunjuk, dan Allah Ta'ala tak tunjuk dalam mimpi, dia tunjuk di luar mimpi. Nampak keadaan dia, cara dia, apa semua, dia nampak. Akhirnya orang boleh menipu tuan-tuan untuk tempoh-tempoh tertentu. Boleh cover keburukan-keburukan dia, masalah-masalah dia hadapi untuk peringkat tertentu. Tapi bila betul peringkat, dia akan nampak dia punya keaiban dia, keburukan dia. Sebab itulah kalau kita menipu macam mana pun tuan-tuan, akhir-akhirnya dia, orang kata, pepatah Melayu kata apa dia? Sepandai-pandai tupai melompat kan, akhirnya akan jatuh ke tanah juga kan. Sama juga orang menipu ni, satu hari dia akan terdedah juga. Dah kita terdedah kan. Sekarang dah mati dah kan. Ramai orang cari nak bunuh pun ada tuan-tuan. Okey, pelaburan jangan main Jadi baik, jadi kelebihan kita sebagai umat Islam ini tuan-tuan, yang kita boleh minta dengan Allah, minta bantuan dengan Allah, minta betul-betul dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Baik, kita tengok dia punya doa dia. Bila kita dah solat macam biasa je, kita solat 2 rakaat. Okey, solat 2 rakaat. Kita cara dia mudah je tuan-tuan, macam solat biasa juga, solat sunat. Cuma elakkan daripada kita solat waktu-waktu haram lah. Lepas asar contohnya, lepas subuh, maknanya sehinggalah naik matahari kan. Itu tidak boleh lah masa itu masa haram kan. Jadi kita elakkan masa-masa tu, masa lain boleh kita solat istikharah ni bila kita berhajat. Okey, doa dia apa dia tuan-tuan? Okey, ni berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Idza hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'atain. Bila kamu rasa ragu-ragu tentang satu perkara, maka hendaklah kamu solat 2 rakaat. Kita ragu dengan apa benda pun, apa benda sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya boleh, tapi khususnya benda-benda besar lah. Kalau nak makan nasi biryani ke, nak masak nasi kambing ke, nak lauk kambing, kalau ayam ni istikharah tak payah lah tuan-tuan. Ada 2 lauk kat depan, ada kambing, ada ayam. Kita pun okey sekejap. Orang offer kita nak makan nasi, ustaz nak makan nasi apa, ayam ke kambing? Sekejap saya solat dulu. Tak perlulah tuan-tuan.
Tak boleh. Itu benda kecil tu tak boleh istikharah. Benda besar. Benda besar. Contohnya macam kahwin. Ada calon ramai. Okey, yang mana satu nak pilih contohnya. Ataupun nak kahwin ke tak nak kahwin sekarang ni. Contoh anak baru graduate. Contohnya umur baru 23 tahun. Belum kerja lagi. Kan? Anak nak kahwin. Tapi nampak macam kalau anak kahwin kita yang kena tanggung. Contohnya sebab anak tak kerja lagi. Contoh anak lelaki lah. Anak lelaki. Kalau anak perempuan tak apa. Sebab orang lain tanggung kan. Ni anak lelaki ni. Umur 23 baru grad. Abah nak kahwin lah abah. Dah ada girlfriend kata. Contohnya kan. So kalau awak kerja tak ada lagi ni. So macam mana? Kita jawab anak dia mudah je. Okey, tak apa. Abah tak ada masalah nak kahwin. Tapi nanti abah istikharah dulu. Abah minta doa dulu. Jadi kita tak adalah tolak terus. Kan kita doa. Okey, abah solat istikharah. Habis solat istikharah 7 malam berturut-turut. Contohnya. Nanti kalau jawapan dia okey tak apa. Sebab contohnya Abi tak boleh nak bagi jawapan terus. Sebab kahwin ni pun bagus. Tapi dalam keadaan sekarang macam tak mampu je. Contoh Abi nak tanggung contohnya. Jadi anak kadang-kadang dia boleh terima tu kan. Kalau kita cakap alasan bagai-bagai dia mungkin tak terima. Tapi ini keputusan Allah. Maksudnya macam tu lah lebih kurang kan. So kita pun solat. Kita solat malam-malam. Bila dah katakanlah dah akhir-akhirnya lepas 7 hari contoh kita buat solat kan. Jadi kita nampak kita rasa memang tak mampu. So kita jumpa anak kita, nak minta maaf lah kan. Habis dah solat, dah istikharah minta, tapi nampaknya kecenderungan tu belum lagi lah masa ni. So harapnya anak-anak boleh terima lah. Kita tangguh dulu sementara, cari kerja dulu, dapat kerja insyaAllah. Boleh tuan-tuan istikharah. Itu mungkin jawapan yang lebih berhikmah lah. Kalau anak kadang-kadang dia tak tahu, kita cakap tak ada duit, abah ni bohong lah kan. Dia tak percaya kat kita kadang-kadang anak-anak sebab dia nak kahwin kan. Contoh. Boleh istikharah. Calon tu satu hal. Sama ada kerja pun sama juga. Nak minta kerja pun sama. Kalau kita dapat kerja, okey, lebih daripada satu kerja, kat mana kita nak, kita rasa macam ni bagus, jadi macam tu, tak apa, istikharah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beli rumah contohnya, ada banyak rumah yang kita tengok. Kadang semua cantik, ini rumah ni cantik, ini cantik, ini cantik, harga pun cantik semua, lokasi pun semua cantik. Mana satu yang baik ni? Kita tak tahu. Ya Allah, tunjuk ya Allah. Jadi banyak benda yang kita perlu buat. Dan selain daripada itu sebenarnya bila kita minta dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia menggambarkan kita ni seorang yang baguslah hubungan kita dengan Allah. Mana kita mengharapkan pertolongan daripada Allah. Walaupun kita boleh buat keputusan sendiri, boleh je. Kita tengok rumah lah, yang ni je lah, boleh. Tak payah istikharah, tak apa. Okey, boleh je. Tapi bila kita istikharah tu artinya kita menyerah pada Allah. Kita letakkan pergantungan kita kepada Allah SWT. Dan itu satu sifat mukmin yang sangat baik. Mana dia macam merapatkan, dia mengharapkan bantuan daripada Allah SWT, walaupun dia sebenarnya boleh je buat keputusan tak minta dengan Allah Ta'ala pun boleh. Sebab dia memang ada hak, dia boleh. Boleh je. Dan istikharah ni bukan benda wajib pun. Tapi kalau kita buat, maka dia adalah sangat baik, sangat bagus. Baik. Tuan-tuan, ada satu kisah yang ditulis oleh penulis ni. Saya buat rujukan pada satu artikel yang ditulis. Ya, perempuan yang menulis dia, artikel ni perempuan. So satu ketika tuan-tuan, dia cerita ada seorang kawan ni dapat tawaran kerja lah. Dapat tawaran kerja. Bukan dapat tawaran kerja, dia dapat interview nak pergi kerja. Nak kerja. So bila kawan dia nasihat, kau dah istikharah belum? Sebelum pergi kerja nak terima ke tak kerja ni nanti kalau dah interview. Dia kata tak apalah, tak payah istikharah lah. Kan? Sebab kebetulan kerja pun bagus, kerja pun dekat rumah, gaji pun okey. Dia pun pergi. Kawan dia ni pun pergi interview, dapat kerja. Bila dapat kerja, balik-balik dia takdirkan Allah, dia masak air tertumpah atas tangan dia. Cedera parah lah, teruklah tangan dia. Dan akhirnya dia tak dapat kerja. Kerja terpaksa kena bagi ke orang lain sebab dia nak kerja segera, masukkan segera lah. Jadi walaupun nampak benda tu macam kebetulan, tapi bagi dia lah, bagi orang yang berhadapan dengan situasi tu, dia kata, mungkin Allah Ta'ala nak tegur dia. Sebab tadi dia rasa macam sombong kan. Kawan dia nasihat suruh istikharah, dia kata tak payah lah istikharah, apa benda istikharah kan. Jadi Allah Ta'ala tegur dia. Jadi nak ditakdirkan juga, lepas tak berapa lama, yang kerja ganti dia pun berhenti. Sebab kerja tu dia kata tempat kerja tu memang sangat teruk.
majikan dia pun sangat teruk, pekerja-pekerja sangat teruk, suasana kerja pun sangat teruk, dia pun berhenti kerja. Yang ganti dia tu pun berhenti kerja. Maksudnya apa dia? Artinya Allah Ta'ala mungkin nak tunjuk lah, tapi bukan semua macam tu. Kadang-kadang orang tak istikharah pun okey je kan. Tapi nak tunjukkan kadang-kadang Allah Ta'ala bagi signal dengan kita untuk kita menginsafi. Jadi lepas tu semua benda yang dia buat dia istikharah. Jadi penting tuan-tuan. Jadi baik tuan-tuan, kita tengok doa istikharah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ini satu perkara yang sangat sangat bagus tuan-tuan bila kita doa ni. Arti kita menyerahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku meminta daripada-Mu untuk membuat pilihan. Astakhiruka itu maknanya kita daripada khiyar, mana pilihan. Mana aku meminta kamu untuk membuat pilihan untuk aku. Gitu istilahnya. Aku tak tahu nak buat pilihan yang mana, jadi aku serah pada Engkau ya Allah untuk buat pilihan bi'ilmik, dengan ilmu yang ada padamu ya Allah. Maksudnya apa? Kita telah pun mengakui bahawa kita ni tak ada ilmu. Kita mengakui bahawa kita ni tak banyak benda yang kita tahu. Kita nampak zahir, nampak baik, tapi dia baik betul ke? Tak tahu. Tempat kerja nampak bagus tak? Nampak bagus, tapi adakah tempat kerja tu betul tak baik? Kita tak tahu. Okey? Perniagaan nampak baik, tapi adakah betul perniagaan itu bagus? Kita tak tahu. Bekerja lebih baik pada zahirnya kita nampak, tapi adakah itu yang terbaik untuk kita? Kita tak tahu. Maka kita minta dengan ilmu yang ada pada Allah. Ya Allah, aku minta kamu tolonglah buat keputusan untuk aku, pilihlah apa yang terbaik untuk aku dengan ilmu yang maha tinggi yang kamu ada. Kita serah pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mempunyai ilmu. Kemudian wa astaqdiruka biqudratik. Jadi kita serahkan juga kepada kekuasaanmu ya Allah, sebab kita tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa, maka kita minta kuasa yang ada padamu ya Allah, berilah kekuatan pada aku untuk membuat pilihan ini. Kemudian seterusnya, wa as'aluka min fadlikal azim, aku minta pertolongan daripada-Mu ya Allah dengan kelebihan-kelebihan kamu yang maha tinggi. Kita minta, kita puji-puji Allah Ta'ala. Engkau lah segala-galanya ya Allah, yang Engkau lah maha mengetahui, Engkau lah yang berkuasa, Engkau lah yang ada kelebihan-kelebihan berbagai. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Ini pengakuan juga kepada kita. Ya Allah, kamu tahu, aku tak tahu apa-apa ya Allah. Aku tak tahu apa-apa, serah pula. Ini maknanya kita penyerahan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mungkin adalah maklumat sikit, tapi yang sebenar kita tak tahu. Sebab manusia ni dia boleh berlakon tuan-tuan. Manusia boleh berlakon. Kadang-kadang lakonan manusia ni sangat dahsyat. Sebab itulah adanya golongan-golongan yang dipanggil golongan al-munafiqun. Golongan munafiqun dia golongan yang pandai berlakon lah. Contohnya Abdullah bin Ubay. Dia solat belakang Nabi tu kan. Abdullah bin Ubay bin Salul ni munafik. Munafik, bapak segala munafik lah. Tapi solat belakang Nabi. Nak tunjuk dia baik. Tapi belakang kutuk maki Nabi, melawan Nabi dan sebagainya, memerangi Nabi. Itu munafik. Dia pura-pura. Jadi lakonan ni bukan baru-baru lah tuan-tuan. Lakonan dia lama berlaku. Sebab zaman Nabi dulu pun dah ada lakonan-lakonan macam ni. Depan nampak baik, tapi belakang sangat-sangat jahat. Musuh Allah Ta'ala. Dia menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah masuk. Kita sikit lagi boleh Okey. Okey. Fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir. Kamu berkuasa, aku tak berkuasa. Wa anta 'allamul ghuyub. Kamulah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kita tahu lah. Belakang itu bergaib lah. Depan kita yang zahir kita dapat tengok. Tapi di belakang serupa tak macam yang depan? Kita tak tahu. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebahagian daripada doanya. Tak apalah, kita berhenti kat sini. Nanti kita sambung lagi doa ni serta dia punya huraian-huraiannya insya-Allah di minggu hadapan kalau tidak ada halangan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu untuk perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah yang kurang adalah kelemahan sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lepas insya-Allah.